Pemikiran kritis, kolaborasi dan komunikasi adalah penting. Pada tahun 2014, kajian rintis telah dilaksanakan di sekolah di Malaysia dan akhirnya pada tahun 2015, pelaksanaan sepenuhnya di sekolah menengah di Malaysia. Jika dilihat pada poin yang kedua ini ada kerangka yang dibangunkan oleh partnership for 21st century. Saya punya tujuan saya adalah, fokus kajian saya adalah di bahagian atas ini, iaitu kemahiran belajar 4K. Okey, seterusnya pada poin yang ketiga adalah latar belakang kajian saya adalah berkenaan sistem pentaksiran sijil tinggi Sekolah Malaysia STPM. Jika dilihat di sini, terdapat perbezaan antara pentaksiran lama dan pentaksiran baharu. Pentaksiran baharu adalah diperkenalkan pada tahun 2015. Maafkan saya, 2012. Okey, dari segi peperiksaan untuk pentaksiran lama ada 90% dan pentaksiran baru adalah 80%. Manakala dari segi kerja amali, pentaksiran lama adalah 10% dan pentaksiran baru adalah 20%. Okey, bagi penilaian iaitu peperiksaan bagi pentaksiran lama ada hanya 1 kali sahaja, manakala untuk pentaksiran baru adalah 3 kali, iaitu pada setiap akhir semester. Tempoh pengajian pula adalah sama, cuma ianya dibahagikan kepada 2 penggal pada pentaksiran lama dan untuk pentaksiran baharu ianya dibahagikan kepada 3 semester. Okey, pelajar juga dibenarkan untuk mengulang, tetapi untuk pentaksiran lama, pelajar hanya boleh mengulang secara keseluruhan, iaitu gabung antara penggal 1 dan penggal 2. Manakala untuk pentaksiran baharu, pelajar boleh mengulang pada semester yang mereka inginkan, iaitu semester 1 atau semester 2. Okey, poin saya yang keempat adalah laporan peperiksaan STPM. Okey, jika lihat di sini, terdapat pencapaian mata pelajaran. Kalau jika dilihat, mata pelajaran kimia mencatat pencapaian yang rendah berbanding mata pelajaran fizik dan biologi, iaitu 59%. Ini adalah pencapaian mata pelajaran bagi semester 1, iaitu grade A hingga grade C. Okey, pada pencapaian grade A antara dari segi peperiksaan STPM dan kerja amali pula, terdapat perbezaan yang agak ketara, iaitu bagi kerja amali pencapaian melebihi 80%, manakala peperiksaan kurang daripada 7%. Ini menunjukkan perbezaan yang agak ketara, dan jika diperhatikan, pencapaian bagi kerja amali adalah menurun untuk 3 tahun kebelakangan ini. Penyataan masalah. Okey, yang pertama, kurang keseimbangan dalam pengajaran kimia antara teori dan kerja amali. Okay, ini disokong oleh Urus 2016, kerja amali tanpa menekan konsep dan teori kimia yang telah dipelajari. Tidak menggalakkan pelajar terlibat secara aktif kerana sangat bersekutu. Okay, Wilcox Lewandowski 2016. Tidak dapat melihat hubungan antara kerja amali dan teori saintifik, Elzazi dan Zainab 2017. Prestasi rendah dalam konsep, teori dan prinsip menyebabkan kekurangan pengetahuan dan kemahiran saintifik Perungan 2019. Okey. Seterusnya, kurang penekatan elemen 4K dalam pengajaran di sekolah-sekolah. Okey, guru mempunyai keupayaan yang rendah dalam merancang dan melaksanakan pengajaran berorientasikan ilmu 4K Setiawati 2020. Guru memerlukan kemahiran abad ke-21 yang mendalam dan luas untuk mengembangkan kecekapan abad ke-21 pelajar, Rustic dan Fraser 2019. Guru tidak pasti tahu, faham dan mengamalkan PAK 21, Yahya 2019.
Pengembangan profesional guru perlu dilakukan untuk meningkatkan kemahiran pengajaran abad 1, strategi dan Boston 2019. Kurang pengetahuan, pemahaman dan kemahiran abad 1 ini akan mengekang guru untuk mengubah kualiti mereka dalam penyampaian pengajaran. Zuhaili dan Hamdan 2020. Manakala dari segi isu dan cabaran, kekangan masa, kurang pengetahuan, sumber bahan, kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi terhad. Rushdin dan Ali 2019. Seterusnya, kesediaan guru, kemudahan infrastruktur, kemudahan sumber rujukan tambahan, Abdul Wah 2018. Dan akhir sekali, kemudahan alat radas dan hakimia, Suprah 2019. Daripada penyertaan masalah ini, saya memfokuskan kajian saya dari segi demografi kerana terdapat jurang kajian terhadap guru tingkatan 6 rendah. Jadi kajian saya berfokus kepada guru tingkatan 6 rendah. Dan dari segi kandungan, saya menggabungkan kemahiran 4K iaitu kreativiti, kemahiran kritis, kolaborasi dan komunikasi dengan kerja amali kimia. Seterusnya, saya akan jelaskan tentang objektif kajian. Objektif yang pertama adalah meneliti cara guru kimia tingkatan 6 mengendalikan kerja amali terhadap pelajar. Persoalan kajian adalah bagaimana guru kimia tingkatan 6 mengendalikan kerja amali terhadap pelajar. Objektif yang kedua adalah meneroka amalan pengajaran guru kimia tingkatan 6 terhadap aplikasi pembelajaran abad 1 berkaitan kemahiran 4K, kreativiti, kemahiran kritis, kolaborasi dan komunikasi dalam proses pelaksanaan kerja amali. Persoalan kajian adalah bagaimana amalan pengajaran guru kimia tingkatan 6 terhadap aplikasi pembelajaran 4K dalam kerja amali. Yang ketiga adalah memahami isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru kimia tingkatan 6 dalam proses pelaksanaan kerja amali. Dan persoalan kajian adalah apakah isu dan cabaran yang dihadapi guru kimia tingkatan 6 dalam proses pelaksanaan kerja amali. Kaedah dan analisis saya akan jelaskan sebentar lagi. Okey, ini adalah teori kerangka teori kajian saya di mana saya menggunakan kerangka pelajar abad 1 yang dibangun oleh Partnership for the 21st Century iaitu kemahiran 4K, kreativiti, pengetahuan kritis, kolaborasi dan komunikasi. Yang kedua, saya akan menggunakan teori konstruktivisme Vygotsky 1978. Guru sebagai fasilitator, pembelajaran berpusatkan pelajar, wujud interaksi dalam kalangan pelajar, Atmawati dan Jumadi 2018. Pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri, Siamda Osman 2018. Pembelajaran berlaku melalui aplikasi kerja amali, guru membimbing pelajar melakukan kerja amali, Serafin 2014. Seterusnya, saya akan menggunakan standard guru Malaysia di mana terdapat dua standard 2009 dan 2020 yang terbaru. 2009 adalah amalan nilai profesional keguruan, pengetahuan dan kefahaman, kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Manakala SGM 2.0, orientasi ilmu, instruksional dan kualiti. Yang keempat, saya akan menggunakan model amalan pengajaran berkesan Selvin 1995 iaitu kualiti pengajaran. Daripada keempat-empat asas dan panduan ini, saya akan menggunakan untuk kajian saya iaitu amalan pengajaran guru terhadap PAK 1 iaitu 4K dalam kerja amali. Seterusnya, kepentingan kajian saya dari segi aspek teori adalah menghasilkan panduan asas amalan pengajaran guru terhadap PAK 21 dalam kerja amali, sumbangan kepada penyelidikan iaitu menjadi panduan dan rujukan kepada kajian selanjutnya berkaitan PAK 21 dalam kerja amali. Sumbangan kepada guru, membantu guru dalam penyediaan PDPC yang berorientasikan PAK 21 supaya pembelajaran kerja amali berkesan dan bermakna. Seterusnya, sumbangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun Majlis Peperiksaan Malaysia
dalam merancang dan menyediakan satu kurikulum mata pelajaran kimia tingkatan 6 yang menepati kriteria pembelajaran abad 21. Seterusnya, metodologi kajian. Metode kajian saya adalah bentuk kajian adalah kualitatif. Lokasi kajian saya adalah tingkatan 6 dan sekolah menengah yang punya aliran sains tingkatan 6 di negeri Kedah. Peserta kajian saya adalah guru kimia tingkatan 6 di mana saya akan menggunakan persaikilan bertujuan Brown and Clark 2013. Bilangan guru kimia di negeri Kedah adalah 22 orang. Saya akan menggunakan 6 orang sebagai peserta kajian. Instrumen kajian saya adalah senarai semak, kriteria kemahiran berkaitan proses pelaksanaan kerja amali, adaptasi daripada manual kerja amali tingkatan 6, senarai semak PAQ 21, adaptasi daripada Partnership for Certificate Century, rubrik kemahiran 4K, rancangan pengajaran guru, adaptasi daripada Setiawati 2020, set soalan temumbual, daripada tesis Fazli bin Dahlan. Dan seterusnya refleksi guru, adaptasi daripada tesis Nazai 2014. Kajian rintis juga saya akan jalankan terhadap guru kimia tingkatan 6 di sekolah yang berlainan, di mana saya telah menjalankan kajian rintis di negeri Perlis. Kandungan pakar saya akan melakukan 2 orang pakar. Okay, sebelum saya pergi kepada slide ini, saya akan patah balik kepada kaedah kajian saya. Kaedah kajian yang saya akan gunakan adalah seperti saya nyatakan seperti tadi, dokumen dan itu senarai semak kemahiran kerja amali dan temumbual bagi menjawab persoalan kajian pertama. Dan bagi menjawab persoalan kajian kedua, saya akan menggunakan dokumen analisis, senarai semak amalan pengajaran 4K, rubrik kemahiran 4K dan rancangan pengajaran harian guru, temumbual dan refleksi guru. Kaedah kajian temumbual juga saya akan gunakan untuk menjawab persoalan kajian yang ketiga, iaitu isu dan cabaran. So kaedah analisis yang saya akan gunakan adalah secara tematik. Okay. Memahami data, saya akan memahami data yang saya perolehi. Kemudian saya akan mengekodkan data-data yang diperolehi. Kemudian saya akan mengenapasi tema kepada tema yang bersesuaian. Kemudian saya akan meneliti tema yang ada. Seterusnya saya akan memilih tema yang jelas bagi dapatan yang terhasil. Kemudian akhir sekali saya akan menulis laporan berdasarkan maklumat yang saya perolehi. Okay. Akhir sekali yang saya ingin bentangkan adalah mengenai kejujuran, trustworthiness dalam kajian saya, iaitu saya akan melakukan regulasi maklumat daripada sumber dan kaedah yang saya perolehi. Sempatkan peserta kajian yang saya akan lakukan terhadap interpretasi awalan saya dan keasasian data asas saya perolehi. Saya juga akan menjalankan kajian di lapangan bagi mendapat pengalaman sebenar dan dalam keadaan natural setting. Saya akan melakukan refleksi keadaan saya dari semasa-masa. Untuk temumbual, saya akan merekod perbualan secara verbatim dan menggunakan elektronik. Dan akhir sekali saya akan melakukan audit pengesahan terhadap data mentah, data analisis dan nota peribadi yang saya dapat daripada kajian saya. Saya itu saja pertanyaan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, berapa minit tu ya? Siapa timing ni tadi? Saya ada timing juga, tak pasti sampai orang ni. Mula tadi berapa Syik? Syik ke siapa? Oh, okey. Maksudnya ada masa lagi lah, bukan
bukan inilah, bukan ni. Leave the slides on, Akmal. Leave the slides on sebab saya nak kalau orang nak bagi komen. Cuma mungkin sebab you cepat buat tadi pasal sebab you tak address you punya panel members, ya. So patutnya tadi you terus straight pergi kepada pengguna penyelia je tadi, so remember tomorrow hari nanti you akan ada pengurusi. Siapa pengurusi tu? Okay, so kena address dia lah. Dia kata kepada pengurusi sesi syukur. Lepas tu siapa dua ahli you? Ahli panel. Profesor Madia, Dr. Nur Mahidah, dengan Dr. Semangat Dr. Siti Nur. Okay, so daripada ni dua pakar, satu kurikulum, satu lagi bidang kimia kan, nilai sains lah, sains. Okay, so that means you have to address them. Lepas tu baru you kata penyelia you, ya. So itu pun selalunya mungkin tak ada orang lain lah. Kalau ada orang lain, kalau you tengok ada pencarah lain, bolehlah kata, tak payahlah mention seorang satu, step satu pula. Pencarah-pencarah itu dia kata pencarah-pencarah lain lah, ya, School of Education yang lain. Okey, itu satu. Kemudian slides nampak semua okey, sebab I nampak you ada buat perubahan dari segi kolokvium punya feedback kan. Satu boleh tengok balik tak tajuk you tadi? Patut tadi tak usah keluar daripada share tadi, kata share tinggalkan slide tu tadi. Share balik. Sebab kita nak bagi feedback pada you ni. Okey. Kalau you tengok tajuk you, pergi naik atas balik. Overall tengok you present tenang lah. Ya, maksudnya you know your stuff. You presented what is supposed to be there lah, dan daripada feedback kita dah keluarkan kerja amal pengajaran tadi yang asalnya pengajar kerja amali. So dia kata tak boleh kan, dia kerja amali tu bukanlah, it's not a teaching. Okay, dia kita nampak dan tu. Dan kalau tengok penerapan you also keluarkan dapat tajuk you the word amalan kan. Yes. Before this ada, sebab dan kita petikaikan dari segi amalan tu, you must have OD for that lah, maksudnya apa yang dimasukkan dan apa benda tu yang diperhatikan. So you pull that out. I tengok overall you say what you want to say, tetapi you must remember that you are in qualitative. What people want to hear are the rationale or the justifications for our day. So mungkin kalau you tak cakap dalam you punya pembentangan, those are the questions yang mereka akan tanya. Alright. So contoh dia, can you go to the first slide? Okay. So kalau tak apa, buka ini buka slideshow. Slideshow. Okay, so I ingat dalam you punya first ni jelas lah ya, that you go satu persatu dan latar belakangnya menunjukkan ada penurunan dari segi apa yang tak kena lah ya dengan that aspect. Kemudian you tengok you punya problem statement. Okay, dalam salah satu daripada sesi yang kolokvium tu ada dia bertanya, apa masalah dia? Adakah masalahnya dengan guru tu, atau masalah pelajar, atau masalah subjek tu sendiri? Yeah? So you have displayed here number 1, 2, 3 and you have shown the jurang, the gaps there in terms of people are not doing the demographic tingkatan rendah, and also the actual scope of the 4K, the 4C lah. 4C. So now if people were to ask you again, panel akan tanya, you ni nak tengok cikgu dia ke, you nak tengok pelajar dia ke you nak tumpukan kepada subjek? What would your answer be? Okay. Saya akan menjelaskan terhadap kerja amali kimia, dan guru, macam mana guru mengendalikan kerja amali kimia dengan saya menambahkan elemen 4K dalam
amali kimia tersebut. Maksudnya saya akan melihat kerja amali dan pembelajar abad ke-1 guru dalam mata pelajaran kimia. So kalau dia tanya unit of analysis you apa? Guru. Saya punya unit analisis saya adalah guru. Jadi Okay. saya punya Okay lah, so you kena berjelaskan. I think that one kena from the start, kalau you tak mention pun, tapi be ready. Maksudnya the preparedness has to be there where you're going to say your unit of analysis is focused on the teachers themselves when they are dealing with the kerja amali, alright? And then these are the issues or concerns related to kerja amali berdasarkan kepada beberapa perkara yang connected to your research question. So you must mention kata there is a time from the masalah kepada the actual questions that you are inquiring. Kalau tidak tak gunalah you ada masalah tapi you tengok benda lain yang you okay. Another thing, go to the next slide. Nanti mungkin kawan-kawan lain akan bagi feedback juga. I'm just go browsing sementara tengah ingat ni. Dan here is a good display, although you did not mention semua stats perkara sebab you pergi berbalik-balik kan, you pergi to the other section, lepas tu you balik-balik. I think that's fine because you may want to mention that apa saat lagi you akan balik pada methodology bila you ada section on methodology ya. Ataupun daripada awal apa ni kalau you nak cakap set the stage that dalam awal tu bila you address everyone tu you boleh kata dia mengandungi the 3 chapters ya dan yang you nak fokus you can also do that tapi nampak selari ada tak bahagian yang this objektif dengan research questions ni dalam curriculum hari tu daripada bagi apa-apa daripada tak jelas lah. Dia bagus lah untuk teknologi dia. Panel masa curriculum dia bersetujulah, dia agree lah. Okay, so I pun nampak because you're doing qualitative and you're doing more of how than anything else. But the question why has to also be addressed. Maksudnya walaupun dalam research question tak adalah kata kenapa kan, tapi maksudnya rationale dalam itu is the explanation that you hope. Kalau dia tanya kenapa tak ada soalan why pun kan, how and why patutnya kalau dalam fokus dia. Dan you can always say dalam penceritaan you nanti, the description, your narratives, that's the one that you are handling, the explanation, the rationale to why this findings lah, kalau later on you dah dapat. Okay, move on to the next. So kalau dari segi, because you are on this slide, dari segi kaedah kajian, kan nampak tak? So you have documents, you have temu bual, and you have the reflection. Dan you dah spell out the document dari segi your triangulation and so forth. Tapi okay, Brown and Clark is a good one, but they will also ask you why you choose Brown and Clark and not any others analysis. Kenapa? Kalau tengok di sini, Brown and Clark memperkenalkan teknik analisis sistematik yang mana cara pengurusan datanya adalah sangat sistematik, di mana pengkaji boleh memahami satu persatu langkah yang perlu digunakan dalam kajian. Okay, so you must have your answer lah, because it doesn't the kaedah analisis yang you letak 1 to 6 tu itu adalah langkah-langkah dia. So itu akan menunjukkan the systematic order in which you have selected. And that would be good to answer your research questions. You kena kata macam itulah. Tidak pasal apa you nak guna Brown and Clark dan boleh mungkin you boleh guna Nur Rahimah 2021, something like that lah. So maksudnya why is Brown preferred rather as a preference rather than kata you buat some other authors yang buat thematic analysis. And maybe dia akan tanya juga kenapa thematic analysis dan bukan content analysis ataupun constant comparative. You should know lah, you're going to be an qualitative expert. Kenapa you memilih thematic rather than some other constant comparative dan sebagainya. Okay, go on to the next slide.
Okay, you have selected theoretical kajian dan you display je. Maksudnya masa I memang dengar you cakap kerangka teori you ini sekian-sekian apa benda you tengok. But then again, the justification is not there. I would want to know. So kalau I jadi panel, I akan tanya you, pasal apa you guna this theories? The justification or rationale for using that theory has to be spelled out. Yeah? Walaupun bawah-bawah tu dah tulis guru sebagai facilitator, tapi you kena always connectkan the theory balik kepada apa yang you nak buat dalam RQ dengan RO you. So yang itu yang kena tahu tu teori constructivism, because sebab you melihat kepada bagaimana guru buat amalan bla bla bla. So teori ini dapat mencongkil bla 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 bla. Nampak tak? So yang itu kena pegang tu. Orang akan selalu tanya, so you tak tengok ke teori-teori lain? Kenapa you pilih teori ini? Kan? So itulah dan macam SGM tu, Standard Guru Malaysia tu, memang kita mungkin you kena katalah kita tak boleh lari daripada itulah, sebab bila kita set tengok kepada sesuatu yang dilakukan dalam mengikut kementerian, dan SGM has to be there. Ya, misalnya kan Standard Guru tu mesti dijadikan sebagai, dan but then again you have that theory, nampak tak? Teori ada, kerangka is a framework. Standard guru is not a theory. Model is not, model amalan tu bukan teori. Faham tak? Nanti dia kata sebenarnya teori you satu je lah, tapi you menggabungkan benda-benda lain dalam dalam you punya rujukan amalan pengajaran lah. Nampak tak? So kenapa model Slevin diguna? I mean, kalau you tanya people yang dah present pun, macam Shida dengan siapa nama tu Anis pun, dia akan tanya why have you chosen this model, why? So apa jawapan you? Okey, jika dilihat model amalan pengajaran berkesan Slevin ni, dia menerapkan ada kualiti pengajaran guru. Jadi elemen yang ada dalam model tersebut sangat sesuai dengan kajian saya, di mana saya akan melihat pengajaran guru dalam kerja amali berdasarkan kemahiran 4K. Ya, tapi still yang tu ni Akmal, it sets a statement that you dah selected lah dia tau, maksudnya. Aku mau tak sihat lah, Ma. Sorry, Prof. Ada. Excuse me, boleh saya minum air sekejap? Sure, no problem. Cuma kena jaga diri lah. Kalau apa ni nak defend ni kena badan kena kuat so that you can focus. You can apa orang kata sharp when bila orang tanya you boleh jawab. You jawab balik dengan terang, dengan jelas. So you have to make sure that you have enough rest and so forth. Cuma macam I kata tadi lah, the model is not, Slevin's model is not actually a theory, but boleh digunakan berangkai, bukan apa, I mean align sejajar dengan teori itu, sebab dia you nak tengok bagaimana proses guru itu. So again macam saya kata tadi, if your unit analysis is menerangkan kepada guru melaksanakan, betul tak? Melaksanakan atau melakukan kerja amali itu, maka model Slevin memang dia measure that. Selalunya kerangka teori ni pun, when you use the theory and the models or whatever the framework is rooted based on the RO and RQ yang you nak look lah, sama ada dia dari segi measurement ataupun apa ni macam Standard Guru tu tak payah nak cakap, saya explain banyak sangat lah ya, because memang itu adalah fokus kepada apa yang dilakukan. But be prepared for that lah. I takut nanti you cerita je, tapi apa nama ni di roh ataupun what you want to spend your time for the actual research, the philosophy behind that tak ada. Maksudnya yang tu kita kata, that's why you have to do yang
epistemology tu, sebab epistemology itu is the one that will tell you back the philosophy behind that theories or models or framework that you have selected based on the focus of your study, the scope of your study. So jaga-jagalah tu, asalkan you ada jawapan kepada itu, I think you have to connect it together. Next slide. Terus pergi kepentingan kajian lah, okay lah. So you have theory, practice. That means and maybe some policy kepada kementerian lah, because the practice is there for the guru-guru, and to tie back the gap that you say dari segi penyelidikan menjadi guidelines lah. So kalau dia tanya another favorite question is, at the end of it, apa benda yang you nak hasilkan? Saya akan masukkan panduan, garis panduan guru dalam melaksanakan kerjaan amali dengan menggunakan pedekat kemahiran abad 21. So your end product is actually guidelines, is it? Garis panduan. Sempat ke you nak buat guideline dalam you punya satu semester ni aja? Saya akan jalankan kajian dalam bulan 1, 2, 3, kemudian saya akan analisis. Selepas masa analisis tu nanti saya akan tengok saya punya hasilkan guideline tu berdasarkan dapatan kajian saya. Okay, so Akmal, jangan kata you nak buat buat guidelines, you memang tak sempat. Buat guidelines tu kerja Syida ke, Anis ke, sampai Roziah ke, tak apalah, sebab mereka buat PhD. You kena kata you akan beri cadangan. Okay. Yang mungkin boleh. Okay, it's just cadangan. You are just going to have suggestions based on your study so that you can suggest certain things yang mungkin boleh menjadi the guidelines kepada guru-guru. But you tak boleh buat buku panduan secara framework macam tu, memang tak sempat, because you are only doing master's level, mungkin framework tu tak sempat. So jaga-jaga apa you nak cakap. Tidak nanti you are going to be caught again. Bila dia bertanya you balik. Sebelum lepas kepentingan, lepas kepentingan tadi? Terus metodologi. So I ingat missing tu sebab you jump daripada chapter 1 kepada terus chapter 3 ni kan. So somewhere in between satu yang missing, you tak ada anywhere terminology tu. So actually some keywords, mungkin dia nak tahu apa skop amalan, apa maksudnya amalan kerja amali tu, apa benda yang you betul-betul tengok, you perhatikan kan. So bila nak masuk metodologi ni, mungkin bila dia tanya you nak tengok dalam kelas dia ke, bila dia laksana, jadi some form of OD lah, bukan operation definition, tapi dia punya definition of terms. Definition of terms tu kan, tak payah buat slides, tapi you berjaga-jagalah what are some the keywords yang ada dalam your study ni. Dia tu. Lepas tu mungkin yang sebab literature review, you tak adalah satu section on literature review sebab you dah masukkan tu dalam you punya problem statement tadi kan, dengan you tu. Tapi mungkin dia kata ada tak you tengok, dia mungkin nak tengok jugalah, maksudnya lokal dengan luar negara, masalah yang sama ke tidak. Lepas tu nampak you punya studies quite recent lah sebab you ada 2018, 2019 kan. So mungkin dia kata now that banyak COVID, apa benda you nak tengok juga kerja amali ni, dah memang tak pergi kelas. Macam mana COVID punya situation you nak collect, mungkin juga. Faham tak? Maksudnya now keadaan tak menentu, is disruption. There's dalam VUCA world ni, how VUCA tu VUCA world, how are you going to handle amalan kerja amali ni, dan whether benda yang you nak buat ni boleh ke buat, because budak-budak dah tak pergi sekolah dah. So you have to be prepared lah. What would you answer?
So ini analisis kajian saya adalah guru, di mana kajian saya bukan berfokus pada pelajar. Jadi saya akan fokus kajian saya adalah guru, jadi saya akan pergi kepada guru itu sendiri. Jika sekolah masih tidak dibenarkan buka, saya akan gunakan secara Google Meet ataupun aplikasi yang ada atas dalam talian untuk mendapatkan respon peserta kajian. So you are ready with that. So adakah nanti with tidak bersemuka, non face to face, kerja amali ni boleh still diperhatikan, boleh still dilaksanakan, boleh still dikaji lah, kan? Maksudnya how the teachers are doing it lah, kan? That is your focus, kan? That is your analysis. Based on teachers' experience, boleh ke jawab? Itulah. So it's more of dia mungkin akan argue dengan you. Dia mungkin akan saja kata, oh kalau macam tu is a perception study. Dia bukan melihat kepada amalan guru tu sendiri sebab you dah tak boleh tengok benda tu, kan? Maksudnya more of perception based sajalah study ni. You tanya guru tu, hang buat macam mana dalam kelas, kan? That is more perceived ataupun from the instructors perspectives. Jadi adakah benda hasrat yang you nak buat ni boleh dicapai juga? The 3 questions yang you nak, mungkin the third question tu apa issue challenges tu tak apalah, sebab yang tu issue challenges siapa boleh jawab, kan? Tapi bagaimana tu lah, the 2 top questions tu bagaimana tu? Untuk situasi pandemik sekarang. So you have to be prepared. I'm just throwing the question for you to think and for you to be prepared. Kalau dia ada tanya macam ni, what would you answer? Ya, maksudnya itulah kalau tengok di sini peserta ada tak you mention tadi yang 6 orang ni dalam pilot study tidak bukanlah orang yang sama, kan, dalam 22 tu. Dan paling penting ialah macam mana you select these the schools dulu, kan? And only you select the teachers from those schools, ya kan? Betul tak? Dan instrumen tu nanti I hope you dah bagi dalam you punya ni dah. Ada kan belakang dalam appendix you ada, kan? Ada lah. And then I tak tahu, sometimes certain qualitative people panel dia akan tanya, okay, kalau you dah buat ke kajian rintis tu? Dah jalan ke belum jalan? Dah. Okay. So kalau sometimes ada panel yang dia expect you cerita dalam kajian rintis tu apa benda you tukar? Ada tak you find out that dia bagi feedback yang boleh you ubah sikit you punya instrumen ke, atau cara you lihat things? Apa dia? Untuk kajian rintis, daripada soalan yang saya jalankan, terdapat soalan yang peserta kajian kurang pasti, dia tak faham. Soalan kajian rintis senarai semak. So be prepared lah, maksudnya you have time, you boleh nyatakan ya, masa dalam you explain methodology. Kalau you tak ada, you tengok masa you tak ada banyak sangat, itu tak payahlah, but you just prepare in case dia tanya, you will be able to jawab, kan? Sebab selalunya expectation ada juga. So apa benda you tukar bila you dah try kajian itu, sebab dia tak akan tanya lah statistical results based on that. Dan 2 orang pakar ni tadi you mention ke? I tak sempat dengar tadi. Siapa? Saya tak mention lagi, Prof, sebab saya setelah mendapat persetujuan daripada panel tentang saya punya proposal defense ni, baru saya akan mengemukakan saya punya instrumen kepada pakar-pakar berkenaan. Oh, dia kah?
Kenapa jadi macam tu? Bukan you dah set dah kata 2 orang pakar ni siapa you nak. Memang you tak bagi lagi. Tapi you set lah siapa dia yang you nak bagi. Kena cakap. You memang mungkin tak bagi lagi. Tapi you mesti kata, okay, pakar ni seorang kimia punya panatia ke apa ke. Tak tahulah you punya apa. Award winning teacher ke apa. Tak tahulah. Kan? Seorang pakar. Lepas tu seorang lagi siapa? Satu lagi pensyarah IPG berkenaan bahagian penyelidikan. Okay, right. So I think you must have a strong justification on why you have selected those two pakar tu. I mean, as mentioned lah that you already have, mungkin you belum bagi je lah. Tapi macam mana you tak bagi lagi tapi you dah run you punya kajian rintis? You baik-baik ke mah? You jangan cakap terbalik-terbalik kan. So orang tanya you, dia ni buat kata dah buat kajian rintis. Selalunya when you nak try your kajian rintis dengan itu bersama kali dengan kesahan validity. Tak apalah, I mean whatever it is, mungkin you boleh kata on the way ke apa ke something like that lah. Ya, you sedang menunggu laporan balik ke about these other two people. Kan boleh katalah macam tu. So you did not mention anything about case study kan? Tak. Saya dah take up keluarkan. So memang dalam you punya, apa tak ingat lah, dalam you punya proposal yang you dah hantar tu memang tak ada mention kan? Tak ada, saya dah keluarkan lah. Hopefully tak ada dekat lagi, saya dah keluarkan dah. Tak, kalau tidak dia akan tanya fasa-fasa you kan yang you nak. Is this the last slide metodologi ni? Ada yang kejujuran lah sekali. Okay, go back, go to the next one. Itu memang Lincoln and Guba ada the 4 trustworthiness tu kan? Kan, trustworthiness of the study tu. Saya ambil Tetapi I ingat okay for you to ambil sub tu. Based on that. Tapi you kena some panel dia akan tanya okay yang ini falls under what, credibility ke, validity ke, trust confirmability ke, ataupun the 4 things yang dia mention dalam, sebab you dah mention you guna Lincoln and Guba. So mungkin dia akan kata 6 ni semua dalam credibility aja ke ataupun falls under the different separate. Faham tak? Faham. So tak payah, kalau you tak nak bubuh pun sini tak apa, tapi you must know okay that melakukan refleksi tu is under what? Dependability ke atau melakukan refleksi dalam kesadaran credibility. Itulah sebab tu saya kata, sebab Lincoln Guba memang dia bagi 4. So kita nak tengok at least 6 ini jatuh dalam sekurang-kurangnya beberapa yang dia bagi tu. Dan bukan semuanya tentang credibility saja, but you also have transferability, confirmability dan juga dependability. So make sure that, and maybe tak tahulah ada sempat time ke tidak, mungkin tak sempat kot sebab Dr. Nurul kata dia ada 3.5 patut ni kan. So mungkin panel lain akan tanya benda lain lah. Tapi I think that one you have to be ready lah and show that when you do this dia akan jaga your bias factor. Tapi tak ada, kalau you tak ada mention pun pasal your own perspective, your own voice. So di mana yang human instrument you tu? Yang ni semua berdasarkan saya punya dapatan, tak ada pula saya punya. Saya sebagai peserta instrumen kajian tak ada dapatan. Mana you ada dapatan lagi? Ini bukan dapatan ni. Ini trustworthiness of the study, your methodology kan. So dia akan tengok you juga. You as the statement, your researcher statement tu. Sebab you sebagai researcher tu apa you boleh contribute. Kan? So yeah, that's what I meant. So mungkin you kena kata you ni pun guru kimia. Betul tak? You pun mengajak lower 6. Yang tu saya ada satu slide lagi ke Prof?
Tak payah, yang tu you prepare, you cakap aja. I'm just, I triggerkan semua question-question possible yang mereka akan tanya aja. Lepas Okay. tu, pasal apa you tengok form 6? Siapa you tak tengok form 4 ke apa ke? Kajian literature menunjukkan kurang kajian terhadap tingkatan 6. Jadi saya memfokuskan kajian saya terhadap tingkatan 6 dan saya mendapati kajian pencapaian pelajar daripada laporan MTM menunjukkan bahawa terdapat masalah dari segi peratus pencapaian tersebut. Okay. As long as you have strong justification for that, I think should be okay lah. Is this the last slide? Yes. Itulah penyelidikan di lapangan. Saya tengok balik, I am not okay, translation I tahu. Saya makan peserta tu there is debriefing ke? Ataupun member checking, okay. Yang tu penyelidikan di lapangan. Field work. Tak familiar. Yang ni you ambil daripada yang buku yang buku kecil tu kan? Ada buku ni kecil yang you fotokopi banyak tu yang bagi tu. Yang tu kan? Saya rujuk, ada juga rujuk yang tu, ada juga rujuk buku Ottoman lebar. Tak tengok balik, patah balik pasal apa dia pergi kepentingan kajian ni. Okay, melakukan refleksi. Okay, reflection tu is the participants reflection or your reflection? Atau kedua-dua? Pengkaji. Okay lah, so that's your statement of researcher pempat dia. Perbualan direkod secara verbatim, that one is depth of the study lah. Maksudnya you punya apa ni? I think transferability kot yang ni, so that you can know that kan deskriptif dia tu. And then audit pengesahan, audit trail. Is this audit trail? Yang last kali tu. Audit trail lah tu. Audit trail maknanya dia boleh okay, dependent on that. Okay, so nampak ada beberapa benda lagi. I rasa tak perlu tambah dalam you punya slides. Cuma you perlu apa orang kata be ready with the questioning. Ya? Maksudnya apa yang dimasukkan dengan amalan kerja, why, justification so forth. Yang itulah yang I nampak. Okay, sekarang buka kepada rakan-rakan, boleh bantu dia. Kalau you nak masukkan apa-apa from your experience ataupun yang you tak berapa apa jelas, mungkin that will help dia lah. Go ahead. Nak tambah ke kawan-kawan? Ya, silakan untuk bantu Akmal. Banyak pahala you all tolong Akmal. Kalau ada benda yang memang bagus dia dah buat, also bagi semangat lah kat dia supaya dia boleh tahu, oh ni bagus ni, dia dah jelaskan. Go ahead. Siapa yang ada sini? Nak translate. Dah semua tak berani ke, Prof? Apalah, ni untuk bantu kawan-kawan kan? Ataupun mereka pun apa, kalau tak cakap boleh tulis dalam chat. Chat pun boleh. Syida bagi thumbs up. Ada. I think mungkin Syida dengan Anis boleh bantu kot beritahu apa what are some of the questions that depa kena masa depa hari tu pun tanya kan masa depa punya pembentangan hari tu kan. Anis dengan Syida. Kalau ada apa-apa lagi yang I tertinggal tak mention masa now you must remember that you buat fully qualitative, so depa akan tanya apa kenapa qualitative research is your pilihan lah kan, rather than buat mixed method ke
possible juga. Saja dia nak tanya kan. Other than that, I tak nampak very well ini dah. EPRD pun dah dapat ini kan? Dah dapat kelulusan kan? Belum lagi. Saya belum lagi Prof untuk PRD. Okay. So sempatkah dalam satu semester ni? Kalau depan ni habis, terus hantar untuk kelulusan lah kan? Ya, insyaAllah. Saya akan terus. And then you can proceed to collect the data and do your chapter 4, chapter 5 within the inilah. Okay. So it's good that you are done now. So kita akan mula sesi A202 8 Januari. So that means lepas tu dia akan go on for 12 minggu lah. So kena cepat-cepat collect data sebab you must remember you kena ada defend balik kan. Jadi you kena siap you punya chapter 4 and 5 dalam 6 minggu je patutnya. So that bila you are ready, you should be able to, sebab nak masuk balik kan, nak bagi balik panel tengok, and then you nak defend balik kan dalam semester yang sama. So tak boleh lama tu. Lepas tu you punya instrumen semua kena kemas dah ya, supaya you boleh cepat je buatnya. Okay, I tak ada masalah dah. I think all the best to you. Jaga kesihatan, make sure that you sihat, so that bila masa presentation tu nanti you boleh fokus. Itu je ya. Kita pastikan badan kuat supaya you boleh dengar apa orang tanya, jawab dengan teliti kan. Other than that, I tengok tak ada inilah. They can say anything lah, tapi tak apa, kita be open and mana boleh jawab yang paling tepat, dan kemudian you should be able to I have the feeling that sebab ni masters by research kan, bukan kata PhD pun, so should be kemas lah. Yeah, well done. First day of 2021. So kita semua doakan you supaya on Sunday nanti insyaAllah should not be anything, it should be minor lah insyaAllah. Yeah. Okay, so thank you everyone. Happy New Year. Stay cool. Let's hope the best for Akmal. Pray for her, and that everyone pun keep on keep on with your work lah. Maksudnya kita akan cari masa dalam bulan Januari untuk ada satu sesi nak check balik Shida and Anis, kita boleh sembang balik your chapters and should be ready to present untuk masukkan intent to submit lah for your work. Yeah. So I think Dr. Makno pun dia ada bagi kat you feedback dah, Akmal. Ya, semalam. Dia bagi feedback, kok you nak buat apa-apa sikit dengan slides you. So rakan-rakan lain kalau nak terus cakap pada Akmal pun tak apa. Then Akmal should be able to present well, keep calm, and insyaAllah tak ada masalah. Terima kasih. Thank you everyone. Alright, ini dah 10.30 dah, 1 jam. Terima kasih banyak. Tangkap gambar, Sat. Tangkap gambar, Sat. Semua orang buka ni, Sat. Buka gambar, Sat. Anis, Rozia, Shida, Asma. Kalau ada lagi lah. Rozia ada, Rozia, Shida. Alah, 4 orang aja. Hello. Mana? Baru cari tudung je, tak apa. Ambil telekung, Sat. Tiga suaranya, Shida. Okay, tak apa. Tapi dah live dah. So dia, okay, tak apa. Siapa yang ada. Okay, smile. Freestyle. Okay, thank you all. All right, thank you. Terima kasih.
Sudah. Terima kasih Kak